Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Selamat pagi semua. Selamat pagi kepada rakan-rakan yang berada di rumah. Selamat pagi kepada rakan-rakan yang mungkin sedang berada dalam kereta, nak pergi beli barang keperluan harian. Selamat pagi juga kepada mungkin rakan-rakan yang sedang bekerja sekarang ni. Pendek kata selamat pagi kepada semualah, semua yang menonton siaran live ini bersama saya Aizat Ismail dalam Facebook page Hartanah dan Anda. Okey, alhamdulillah hari ini merupakan hari pertama dalam PKP fasa ketiga. PKP fasa ketiga, ini dah berapa hari bulan ini? 15 kan? 15 hari bulan April 2020 bersamaan dengan hari Rabu. Okey, jadi diam tak diam dah 29 hari lah, 29 hari kita dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP. Dan selama 29 hari lah yang kita telah berkampung, duduk kat rumah masing-masing, tak boleh nak menjalankan aktiviti harian kita seperti biasa. Tapi tak apa, ada hikmahnya semua ni. Segala apa yang Tuhan jadikan tu semuanya ada hikmahnya. Teruskan bersabar, banyakkan berdoa. Kita usaha sedaya mungkin untuk kita bantu memerangi wabak COVID-19 ni. Dan saya mengharapkan agar rakan-rakan sahabat-sahabat saya di luar sana masih lagi meneruskan apa-apa aktiviti yang bermanfaat untuk mengisi masa lapang tuan-tuan perempuan semua, seperti macam mana yang tuan-tuan perempuan buat sekarang ni, berada di depan handphone ataupun PC masing-masing untuk bersama-sama dengan saya mengikuti kelas online, untuk kita tambah ilmu, untuk kita belajar, untuk kita mengingatkan diri kita sendiri tentang perkara-perkara yang mungkin kita dah terlupa, yang mungkin kita dah lama tak buat tu, jadi kita dah tak ingat dah kan. Jadi menjadi tanggungjawab saya untuk menyampaikan dan menjadi tanggungjawab tuan-tuan perempuan semua untuk mengambil ataupun menyedutlah segala ilmu yang ada, seperti yang mana saya telah sampaikan kejap lagi ni, dan dapatkanlah manfaat sedikit sebanyak daripada apa yang saya kongsikan kepada tuan-tuan perempuan semua. Okey, jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah mengikuti siaran live bersama saya ni daripada hari kedua PKP 19 hari bulan Mac sehinggalah ke hari ini, hari yang ke-29. So apa khabar? Saya harapkan semua rakan-rakan sahabat-sahabat saya di luar sana berada dalam keadaan sihat walafiat, dan masih lagi cekal, masih lagi tabah menghadapi segala dugaan, segala rintangan yang terpaksa kita hadapi sekarang. Dan saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anda semua kerana anda lah wabak COVID-19 ni dapat kita bendung dengan kerjasama daripada anda semua. Dan tak payah buat apa-apa, kita just duduk kat rumah, patuh kepada arahan, dan tak perlulah kita nak keluar daripada sarang kita ni kalau tak ada apa-apa perkara yang penting, seperti macam kita nak beli barang keperluan dan sebagainya. Itu dibolehkan, tak ada masalah kan. Jadi kalau tak ada apa-apa keperluan yang penting, yang mendesak, kita tak payahlah keluar, duduk je kat rumah. Sama-samalah kita bantu untuk membendung penularan wabak COVID-19 ni, insyaAllah. Okay? So saya nampak nama Haji Wahab kat situ. Waalaikumsalam Haji Wahab. Okay, terima kasih Haji Wahab. Setiap hari Haji Wahab setia dengan saya. Orang yang pertama, saya rasa setiap kali saya masuk live, orang pertama yang join saya mesti Haji Wahab. Okay, terima kasih Haji Wahab. Saya sangat-sangat terharu dengan komitmen yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat yang sentiasa bersama-sama bantu saya untuk tolong kongsikan, sharekan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain, tarik seramai mana orang yang boleh. Perjuangan saya ni memang tak akan terhenti, insya-Allah. Selagi mana ada kederat, selagi mana ada nyawa di kandung badan tu, saya akan teruskan lah. Saya akan teruskan kelas online ni, walaupun mungkin bila saya buat kelas online ni kadang-kadang saya terfikir juga, ada ke orang yang nak tengok kan.
Tapi bagi saya itu semua perkara kedua lah. Yang penting saya teruskan usaha saya. Kalau misalnya kata orang tak tengok dalam rancangan live ni, mungkin video yang saya tinggalkan dalam Facebook page Hartan Anda tu sedikit sebanyak dia boleh lah ulang siar selepas-lepas tu kan. Malam ke kalau dia ada free sebelah petang ke, tak kisahlah. Yang penting saya dah bulatkan tekad. Saya akan buat juga rancangan live ni setiap hari sepanjang tempoh PKP ni, insyaAllah. Jadi doakanlah agar saya boleh istiqomah dalam menjalankan kita punya kelas online ni. Setidak-tidaknya saya boleh lah mengisi juga masa lapang saya kan. Bila saya buat kelas online ni, saya pun masa lapang saya pun terisi juga kan. Jadi bila ada aktiviti macam ni, sekurang-kurangnya kita boleh lah berjumpa dalam walaupun dalam alam maya macam ni, tak duduk betul berdepan kan, tapi tak ada masalah sebenarnya. As long as kita dapat meneruskan aktiviti harian, dapat mengisi masa lapang tu dengan aktiviti yang bermanfaat, alhamdulillah. Okey, saya nampak juga nama Anggun di situ. Okey, Anggun ada lagi Anggun? Okey, terima kasih Anggun. Anggun pun sama setia pagi-pagi macam ni selalu dengan saya. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang dah join ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan saya mohon tolong bantu saya untuk kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai lagi yang boleh join kita pada pagi ni. Okey, nama Zahra pun saya dah nampak. Waalaikumsalam Zahra. Terima kasih Zahra. Okey, selamat pagi. Okey. Semalam macam mana dah tengok dah ulangan? Kalau tak sempat lagi, saya ada je tinggalkan dalam page tu. Kalau tak sempat nak tengok dalam rancangan live ni, bila-bila masa free boleh scroll balik, tengok balik kat bawah-bawah tu. Ada je rancangan live tu, saya tak pernah padam pun. Boleh tengok balik ataupun kalau nak mudah tengok di YouTube. Sebab saya dah uploadkan dalam YouTube. Setiap rancangan live yang saya buat ni saya akan save kan dan uploadkan dalam YouTube channel saya juga. Okay, so dalam YouTube channel tu pun daripada day one lah kita buat kelas online ni, memang kita ada kongsikan. Jadi kalau tak dapat nak tengok kat Facebook, boleh tengok kat YouTube. Mana-mana cara pun boleh, insyaAllah. Okay, so minta tolong siapa-siapa yang dah join ni, tolong kongsikan. Zara tolong kongsikan Haji Wahab pun sama, tolong kongsikan. Tarik lagi kawan-kawan yang lain boleh join bersama-sama kita pagi-pagi ni. Okay, jadi topik pagi ni agak ini sebenarnya sebagai lebih kepada recap balik lah ataupun ulang kaji lah apa yang telah kita dengar dan apa yang telah kita pelajari sebelum ni. Okay, saya mungkin dah beberapa sesi dah saya buat topik berkenaan dengan deposit ni, tapi hari ni saya rasa apalah salahnya kalau kita ulang kaji benda yang mungkin kita dah biasa dengar ni, kadang-kadang kita terlupa kan, jadi kita buatlah ulang kaji sikit. Jadi sementara nak tunggu kawan-kawan yang lain masuk tu, okey, saya ada nak share sikit lah berkenaan dengan apa yang saya belajar daripada Sifu Najib Wasadok semalam. Semalam saya mengikuti webinar dia, webinar yang dia anjurkan malam tadi pada jam 9.30, sampailah dekat pukul 11 juga baru habis. So dalam webinar tersebut Sifu ada menekankan tentang Facebook marketing lah. So seperti mana yang saya dah war-warkan, dah maklumkan kepada tuan-tuan perempuan dalam kelas online kita sebelum ni, berkenaan dengan Facebook marketing dan berkenaan dengan macam mana kita nak tarik followers. Okay, semalam Sifu Najib ada mengingatkan kita lah. So saya boleh ambil balik kata-kata dia tu supaya saya boleh sampaikan pada tuan-tuan perempuan semua. Okay, antara lain Sifu menekankan tentang keberadaan kita. Keberadaan kita maksud dia kita kena sentiasa wujud. Kita kena sentiasa wujud. Okay, minta maaf ada masalah connection tadi. Masalah connection yang tak disengajakan. Tiba-tiba je line ni down. Okay, saya minta maaf. Okay, kita kongsi balik. Tersambung balik apa yang saya sampaikan tadi. Okay, so Sifu Najib ada menyatakan tentang pentingnya kita sentiasa berada di hadapan, sentiasa kita outreach kepada bakal-bakal prospek yang kita nak berurusan tu lah. So maksud dia di situ adalah kita perlu selalu buat posting, selalu menunjukkan yang kita sentiasa mengambil berat tentang kita punya kebajikan prospek kita, dan salah satu caranya adalah dengan buat siaran live.
Okay. Ini pun saya dah sentuh sebelum ni. So tuan-tuan perempuan, bila nak kata apa, membina branding khususnya sebagai seorang perunding hartanah, tuan-tuan perempuan mestilah faham tentang nak bina branding ni, kita memang kena tampil ke depan. Kita tak boleh nak sorok-sorok di belakang tabir sepanjang masa. Kita tak boleh lah nak, bila dah ada fan page ataupun dah ada Facebook account tu, kita just kata apa, buat posting dan dalam masa yang sama kita tak keluar ke depan langsung. Jadi teknik tu sebenarnya tak betul. Jadi macam yang saya tengok lah, kebanyakan daripada sifu-sifu online marketing, kalau tuan-tuan perempuan tengok pun, follow je mana-mana sifu-sifu online marketing ni. Setiap hari mereka tanpa gagal mereka akan keluar ke depan. Setiap hari mereka akan menunjukkan diri. Setiap hari mereka akan buat live. Okey. Jadi semalam memang si Pun Najib ada menekankan kita kena buat live hari-hari. Barulah engagement tu sampai, barulah kita punya outreach tu sampai kepada prospek yang kita nak tackle tadi tu. Okey. So kalau misal kata kita ni jenis pemalu, tak boleh tidak kita kena buang lah. Buang sifat pemalu tu. Bukannya sebut tak malu, tapi buang sifat pemalu. Okey. So buang sifat pemalu tu, kita kena beranikan diri. Kita kena usahakan juga buat sesuatu untuk kita tampilkan diri kita di hadapan khalayak ramai melalui Facebook Live. Okey, itu saja cara yang orang kata apa, boleh dibuat. Cara tu murah, murah dan dalam masa yang sama tak memerlukan kos. Kan, tak memerlukan kos. Untuk perempuan buat live, macam saya buat live ni kan, bukannya dia kena kos, nak kena bayar apa-apa pun kan. Okey, so pastikanlah tuan-tuan perempuan mulakan benda tu. Sebab bila dah dengar perkara macam ni, saya dah sampaikan, si Pun Najib dah sampaikan kepada saya dah sampai kepada tuan-tuan perempuan semua. Kalau tak ambil peluang tu, kalau tak gunakan peluang tu, amat sayang sekali. Sebab perkara itulah yang sebenarnya boleh membantu tuan-tuan perempuan semua untuk menarik perhatian dan seterusnya kita boleh orang kata apa, pegang istilahnya pegang emosi prospek-prospek ni kita perlu pegang dulu sebelum mereka tu boleh berurusan dan mengambil kita menggunakan perkhidmatan yang kita tawarkan. Okey, kalau diorang tak percaya dengan kita, kalau katalah kita tak pernah wujud dan kita tak pernah orang kata apa keluar, berjumpa dengan diorang secara alam maya macam ni, tuan-tuan perempuan cuba fikirkan, adakah mereka akan percaya dengan kita? Adakah mereka akan nampak yang kita ni wujud? Kalau kita sendiri tak keluar ke depan, kalau kita sendiri menyorokkan diri, tak pernah pun kata apa cuba untuk berkomunikasi dengan prospek-prospek kita kan. Sebab itulah bagi saya memang penting. Okay, kalau risau, takut buat salah dan sebagainya, banyakkan praktis lah. Duduklah depan PC, tak payahlah on kan live tu, duduk depan PC ataupun duduk depan handphone, cuba praktis dulu. Ataupun kalau kata tuan-tuan nak buat live, kita sebenarnya boleh buat live dan kita boleh select orang yang nak tengok live kita tu. Jadi kita select orang yang nak tengok tu, katalah tuan-tuan perempuan ada pasangan, ada suami ataupun ada isteri kan. So minta isteri tu tolong tengokkan, kita select orang yang nak tengok tu hanya isteri kita seorang. Jadi tak dipublikkan lah. Live tu tak dipublikkan. Jadi yang boleh nampak hanya dia seorang sahaja, ataupun suami kita sahaja yang boleh nampak. Okay? Jadi bila kita dah on live tadi tu, kita dah select viewers tu hanya seorang sahaja. Jadi isteri kita seorang sahaja yang nampak. Okay, so kita practice macam tu. Okay. Kalau tanya saya bila sebenarnya masa yang sesuai nak buat live ni sebenarnya tak kisah. Dalam tempoh PKP ni, orang akan tengok telefon tu, boleh katakan 24 jam orang akan tengok telefon. Pagi-pagi orang tengok telefon, tengah hari orang tengok telefon, petang orang tengok telefon, malam orang tengok telefon. Jadi sentiasa telefon ni dah jadi rakan baik dia sepanjang PKP ni. Sebab berdasarkan kepada research yang dah dibuat tu, dalam tempoh PKP ni memang trafik tu sangat tinggi. Trafik untuk Facebook tu sangat tinggi. Jadi bila tuan-tuan perempuan tak gunakan kesempatan ni, tak ambil kesempatan ni untuk memulakan rancangan live tu, tak dimulakan daripada sekarang, sampai bila-bila lah tuan-tuan perempuan akan rasa takut dan takkan rasa confident untuk tampil ke depan.
Jadi sebab itulah saya syorkan dengan perkongsian yang si Najib dah beritahu dengan saya semalam tu, saya rasa terpanggil untuk mengingatkan apa yang saya dah sampaikan sebelum ni, tuan-tuan perempuan ni kena buat. Kena buat. Kalau tak mulakan sekarang, saya percaya sampai bila-bila pun kita tak akan mulakan benda tu. Dan ambillah peluang tu, duduk kat rumah tak ada buat apa-apa, kita buat live. Buat live. Tapi itulah, kadang-kadang ada tanya, nak buat live ni nak cerita apa coach? Nak cerita pasal tanah ke, nak cerita pasal rumah ke? Tak semestinya. Kita buat live, kita tunjukkan aktiviti kita bersama anak. Pakailah tudung apa tu yang perempuan pakai, tudung semua kan, so tutuplah aurat dan sebagainya, jagalah kita punya sikoh dan sebagainya kan. So buatlah apa-apa perkara yang menunjukkan aktiviti harian kita pun tak ada masalah, boleh je sebab benda tu kita nak engage dengan kita punya prospek, nak engage, nak tunjukkan kewujudan kita kepada prospek-prospek yang ada di luar sana. Itu sebenarnya tujuan kita buat live. Alright, so saya rasa cukup lah tazkirah saya untuk pagi ini berkenaan dengan Facebook marketing. Kita masuk kepada topik yang kita nak bincangkan pada hari ini, iaitu berkenaan dengan deposit dalam transaksi SNP. Setakat ni, tuan-tuan perempuan, siapa-siapa yang dah join rancangan live saya sebelum-sebelum ni, apa yang tuan-tuan perempuan faham tentang penerangan saya berkenaan dengan deposit ni? Ada tak yang boleh tolong bagi komen di situ? Siapa yang mungkin tak pernah join lagi rancangan live saya, ini first time dia join rancangan live saya tu, tak apa, dimaafkan. Ataupun mungkin tuan-tuan perempuan dah tahu pengalaman sebelum-sebelum ni sebagai seorang perunding hartanah, dah tahu dah. Berkenaan dengan deposit ni, sebenarnya deposit ni ada beberapa bahagian. Ada dua bahagian sebagai contoh kan. So bahagian yang pertama tu apa yang kita panggil sebagai earnest deposit ataupun wang cengkeram. So earnest deposit tu biasanya kita nak bayar masa bila. Lepas tu bahagian yang kedua tu ada yang kita panggil sebagai baki deposit ataupun balance deposit. Balance deposit ni nak bayar masa bila. So setakat ni tuan-tuan perempuan, saya nak tengok keberadaan tuan-tuan perempuan semua dalam rancangan live bersama saya ni. Saya nak tuan-tuan perempuan tolong communicate dengan saya. Jangan diam-diam takkanlah nak bagi komen pun risau, nak bagi komen pun segan kan. So saya nak tuan-tuan perempuan boleh bantu saya untuk bagi jawapan di situ, setakat mana yang tuan-tuan perempuan faham tentang deposit kat situ. Jadi sebelum saya mulakan kelas ni, sebelum saya mulakan penerangan saya nak tahu setakat mana kefahaman tuan-tuan perempuan bila kita sebut tentang deposit tu. Jadi ada siapa-siapa yang boleh bantu saya? Tuan Kai Ariel pun dah join, jadi terima kasih. Assalamualaikum. Siapa-siapa yang dah join ni, tolonglah kenalkan diri, tampilkanlah diri kat situ. Tak ada orang tekan like, tak ada orang tekan love pun, tak ada semangat saya nak buat macam ni. Tekanlah like tu banyak-banyak sikit, love tu banyak sikit, nampak meriah sikit. Sambil-sambil tu tolong sharekan rancangan live kepada rakan-rakan yang lain. Tarik lagi ramai-ramai kawan-kawan ni. Baru ada berapa orang ni? 10 orang je yang join. Hari ni rekod ni paling sikit ni, 10 orang je yang join. Barulah nampak ada like, ada love. Ni berapa orang je yang ada join ni kan, tak ramai kan. So yang tak ramai ni kita meriahkan lah, kita buatlah communication ni. Janganlah macam kita nak pergi melawat orang mati pula, duduk diam je kan. Masing-masing duduk termenung tengok apa yang saya cakap ni. Kita buat two way communication di situ. Sambil-sambil kita dengar perkongsian saya tu, kita bersembang. Zahra dah bagi komen. Terima kasih Zahra. Wang pendahuluan sebagai tanda komitmen. Yes. Itu salah satu definisi yang mudah lah untuk kita faham apa yang dipanggil sebagai deposit tadi tu kan. Ia sebagai satu bentuk pendahuluan lah. Nampak pun nama Razman ni. Waalaikumsalam Razman. Selamat pagi Razman. Terima kasih banyak-banyak join Man, tolong kongsikan Man Waalaikumsalam. Anggun pun dah join. Terima kasih Anggun. So kongsikanlah rancangan live ni. Deposit macam yang Zahra beritahu tu memang definisinya adalah wang pendahuluan untuk menunjukkan komitmen kita. So bila kita cerita pasal deposit, tuan-tuan perempuan sebagai seorang perunding hartanah ataupun mungkin rakan-rakan kat sini yang mungkin sebagai prospek pembeli, bila tuan-tuan perempuan nak beli rumah ataupun nak beli hartanah kan. So bila kita nak beli hartanah, dia sebenarnya bila cerita pasal deposit ni, dia bergantung kepada sama ada kita deal secara direct dengan penjual ataupun kita menggunakan khidmat perunding hartanah untuk membantu kita. Saya dah tekankan sebelum ni, kalau tuan-tuan perempuan tidak ada pengalaman, langsung tak pernah berurusan
tak tahu cara nak berurusan, nak beli rumah ataupun nak beli tanah ni macam mana, saya syorkan memang tuan-tuan perempuan sebagai pembeli, sebaik-baiknya gunakanlah khidmat perunding hartanah. Itu sure saya. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab bila tuan-tuan perempuan baru pertama kali nak beli dan dalam masa yang sama tak pernah ada pengalaman, kita risau, takut kalau katalah tuan-tuan perempuan deal direct dengan penjual, kita risau takut penjual tu mungkin ambil kesempatan di atas kekhilafan kita sebagai pembeli yang tak pernah ada pengalaman. Maksud saya kat situ, contoh, katalah tuan-tuan perempuan nampak satu iklan, sebagai pembeli scroll dekat dalam mudah.my ataupun tengok kat Facebook dan sebagainya, nampak satu iklan rumah yang nak dijual. Dia tulis kat situ direct owner. So secara tak langsung kita boleh faham bahawa yang nak jual tu adalah penjual tu sendirilah, tanpa melalui ejen. Kenapa saya beritahu kat sini, tuan-tuan perempuan, sebaik-baiknya kalau yang tak ada pengalaman, yang tak tahu selok belok macam mana nak beli rumah dan sebagainya, perlu melalui ataupun menggunakan perkhidmatan perunding hartanah yang berdaftar. Kerana apa? Sebab kita risau, takut penjual tu dia jual rumah yang bukan milik dia. Faham tak? Kadang-kadang ada senario yang berlaku, dan benda ni pernah berlaku dan saya sendiri pernah mengalami klien yang menceritakan perkara tersebut kepada saya. Dia jumpa dengan penjual ni, dia tak kenal langsung penjual ni, dia tengok penjual tu daripada mudah.my. So iklan yang diiklankan dalam mudah.my tu diiklankan directly daripada penjual tersebut. Jadi bila dia pergi jumpa penjual tadi tu, penjual tu cakap, sebagai tanda setuju, awak kena bayar deposit kepada saya. So dengan deposit yang dibayar tu, dia minta apa tau, dia minta deposit tu RM5,000. Rumah yang nak dijual tu harganya lebih kurang dalam RM200,000 lah. So dia cakap, sekarang ni macam ni, saya nak jual rumah ni tapi saya tak pakai ejen, saya jual sendiri. Jadi kalau misalnya kata awak nak beli rumah saya ni, awak kena bayar deposit RM5,000. Lepas tu saya tanya dia balik, bila awak bayar deposit RM5,000 tu, ada tak apa-apa dokumen yang awak tandatangani? Lepas tu dia cakap tak ada. Nampak tak? Tak ada dokumen. So dia bayar macam tu saja. Jadi apa bukti yang kata awak dah bayar duit RM5,000 tu pada penjual, so called penjual tadi tu kan? Apa bukti yang ada? Dia kata bukti yang ada hanyalah resit transaksi antara saya dengan dia. Dia buatlah online transaction online. Owner tu dah bagi nombor akaun dia, yang si prospect buyer ni pun transferkan duit tu melalui akaun owner tadi tu secara online. So itu sahaja bukti yang dia ada. Saya cakap dengan dia balik, sebenarnya dalam urusan transaksi jual beli ni, kalau misal kata owner tu jual direct, penjual tu jual direct pada bakal pembeli, deposit ni sebenarnya tak payah bayar awal. No such thing as earnest deposit kalau you tak ada sign apa-apa dokumen pun. So saya ingatkan dia balik, sebenarnya dalam urusan ni, awak tak perlulah nak bayar booking dan sebagainya, sebab awak hanya deal direct dengan penjual. Kalau katalah penjual momokkan awak, takut-takutkan awak dengan adalah beberapa orang yang dah tengok rumah ni, yang dah bersedia nak bayar booking dan sebagainya. Jadi kalau awak lambat takut terlepas dan sebagainya. Dengar nasihat saya. Nasihat saya adalah jangan percaya. Jangan percaya. So kalau dia cakap macam tu, cakap dengan dia, tak apa, saya nak buat urusan ni dengan telus, saya nak buat urusan ni secara ikut prosedur. Jadi apa yang saya dah pelajari sebelum ni, saya nak transaksi itu dibuat ada hitam putihnya, ada agreementnya. So dalam kes tadi tu, ni saya recall balik apa yang saya pernah alami sebelum ni lah, klien tadi tu. Alhamdulillah, nasib baik orang yang dia jual tu bukannya orang yang tak amanah lah. Penjual rumah tu memang genuinely nak jual. So bila dah bayar booking tadi, RM5,000 tu didepositkan melalui online transaksi kepada penjual tadi, ada resitnya. So bila dari situ saya terus call dia, saya terus call penjual tadi tu dan minta bukti-bukti, minta dokumen-dokumen yang berkenaan untuk saya proceed buat SPA lah. Dan alhamdulillah benda tu materialize dan boleh go through dengan baiklah, tak ada apa-apa masalah. Tapi cuba bayangkan dalam kisah yang saya ceritakan tadi tu, kita twist sikit dia punya senario dia. Katalah penjual tadi tu bukan rumah dia sendiri yang dia nak jual. Senario dia macam ni lebih kurang. Katalah rumah tu sebenarnya atas nama ayah dia.
Rumah tu atas nama ayah dia. Bukan penjual tu yang nak jual, tapi sebenarnya rumah tu atas nama ayah dia. Okey. Katalah ayah dia ni tak tahu langsung yang si anak ni nak jualkan rumah tadi tu. Si anak ni nak jual ke rumah tu tanpa pengetahuan ayah dia yang sebenarnya pemilik asal rumah tersebut. Okey. Jadi bila berlaku senario macam tu, tuan-tuan perempuan bayangkan kalau duit tu dah terlepas, dah bayar kepada penjual, yang so called penjual tadi yang sebenarnya bukan penjual, yang memiliki rumah tu adalah ayah dia, kan? Jadi kita bayar tu kepada orang yang sepatutnya kita tak bayar. Kita sepatutnya kena bayar kalau nak jual kepada ayah dia lah, sebab ayah dia yang memiliki rumah tersebut. Melainkanlah ada surat-surat yang berkenaan yang apa tu ditandatangani oleh ayah dia membenarkan anak dia tu untuk collect payment, dan itu tak apalah, itu cerita lain. Tapi dalam cerita ni tak ada, kan? So senario dia, cuba tuan-tuan bayangkan, kalau katalah duit tu dah dibayar kepada penjual tadi, tanpa pengetahuan ayah dia yang memang pemilik sebenar rumah tersebut, apa yang akan berlaku? Okay, so dalam senario tu kita tambah sikit lagi rencah dia. Tambah sikit lagi rencah dia. Okay, so bila lawyer nak prepare dokumen, yang si anak tadi ni baru memaklumkan, baru memberitahu bahawa rumah ni sebenarnya bukan rumah dia, tapi rumah ayah dia. Okay, IC pun dia bagi IC ayah dia dan sebagainya. Dan bila saya minta, katalah saya sebagai lawyer, saya minta nombor telefon ayah untuk saya communicate, nak call. Okay, saya nak pastikan yang memang betul-betul ayah dia nak jual. Okay, bila call aja ayah dia terus melenting. Ayah dia terus terkejut. Cakap, bila masa pula saya nak jual rumah ni? Saya tak pernah pun berhasrat nak jual rumah ni. Anak saya ni yang duduk rumah ni, dia yang pandai-pandai sendiri nak jual pula rumah ni. Sedangkan rumah ni milik saya. Saya tak nak sign apa-apa dokumen yang berkenaan. Kalau misalnya kena transfer, nak jual dan sebagainya, saya tak nak sign sebab saya memang tak nak jual. Saya memang tak nak jual. Anak saya ni yang memandai-mandai nak jual ke rumah ni. Okay, so bila berlaku senario macam tu, tuan-tuan membayangkan, kalau katalah masa tu duit dah dibayar, dah dilepaskan kepada si anak tadi, dan anak ni tadi pula bila dah bayar, lesak begitu saja, tak boleh nak dihubungi dan sebagainya. Jadi panjanglah ceritanya, kena buat report polis, kena macam-macam lah, nak kena buat saman mahkamah, nak tuntut balik bayaran yang dah dibayar, so panjang ceritanya lagi, kan? Okay, jadi bagi saya, kalau katalah tuan-tuan perempuan sebagai pembeli rumah kali pertama, tidak ada pengalaman, sebaik-baiknya gunakanlah khidmat perunding hartanah untuk membantu tuan-tuan perempuan semua, sebab mereka telah dilatih. Perunding hartanah telah dilatih untuk menjalankan urusan jual beli hartanah, dan mereka ada dokumen-dokumen khusus untuk booking, ada form dia, bila dah bayar deposit perlu dibayar kepada agensi yang terima tu kena keluarkan receipt, macam-macam cara. Dan ini semua adalah untuk protect, untuk menjaga hak dan kepentingan tuan-tuan sebagai pembeli hartanah, pembeli rumah. Okay? Jadi itulah syur saya. Kalau kata tak ada pengalaman, jangan risau, gunakanlah khidmat perunding hartanah. Dan tuan-tuan perempuan tak perlu bayar pun sebenarnya. Perkhidmatan mereka ni diberikan kepada tuan-tuan perempuan sebagai bakal pembeli secara percuma, tak payah nak bayar diorang. Dan kalau misal kata tuan-tuan perempuan mungkin berhadapan dengan situasi yang mana penjual tu yang nak jual rumah tadi tu dan tak ada ejen, dia beli direct, maknanya yang penjual tu tak gunakan ejen, dia nak jual direct kepada kita sebagai pembeli. Okay, so dalam situasi macam tu, jangan bayar apa-apa deposit, dan pastikan tuan-tuan perempuan bila nak beli tu hubungi lawyer dulu, hubungi peguam dulu, untuk peguam yang menyediakan dokumen-dokumen yang berkenaan sebelum perjanjian jual beli dimuktamadkan. Jadi lawyer pun boleh tolong preparekan, booking form dan sebagainya tu lawyer boleh tolong preparekan. Okay? Dan pastikan bila kita nak bayar deposit tu, bayarlah secara melalui peguam. So maknanya peguam akan pastikan bila dah tanda tangan dokumen yang kita panggil booking tadi tu juga, kita baru lepaskan duit tu selepas perjanjian jual beli ditandatangani. Okay, jadi duit booking tu sebenarnya bukan boleh bayar terus kepada penjual, bayar melalui peguam yang akan pegang sebagai pemegang amanah. Sama juga senario dia, kalau tuan-tuan perempuan melantik ejen hartanah, ejen hartanah pun akan minta tuan-tuan perempuan sign booking form, dan selepas ada sign booking form tu untuk bayar earnest deposit ataupun wang cengkeram. Wang cengkeram tu dibayar bukan kepada ejen tu atas nama peribadi atau nama personal dia, tapi dibayar kepada nama agensi hartanah yang dia bernaung. Okay? So itulah cara-cara untuk kita safeguard diri kita lah, nak protect diri kita daripada tertipu. Okay? So
ingat pesanan saya tu lah Okay, jadi saya tengok apa ni, ada banyak komen yang masuk ni. Alhamdulillah dah ada 15 mata yang tengok. Okay, pagi tadi sendu je ada 2-3 orang je. Alhamdulillah, terima kasih yang 15 orang yang dah join ni, terima kasih banyak-banyak. Okay, so kita baca sekejap komen-komen yang masuk. Assalamualaikum coach dan semua pendengar. Earnest deposit berbeza antara deposit rumah, jenis subsale dan new project. Cuma lately ni ada gak rumah subsale ambil deposit 1k instead of 3.18%. Itu agak surprisingly and kacau market subsale-nya deposit. Kesannya simply je apa tu, buyer subsale tu cancel sebab 1k je burn, apa nak kisah sangat like tak kisah kena denda RM1k break PKP rule tu. Okay, so apa yang Muaz kongsikan ni tak apa, kejap lagi saya akan komen Muaz berkenaan dengan earnest deposit yang bayar 1k untuk ni untuk apa tu nak apa ni, sign booking form tu. Okay, alright, so Zara dah tag dah nama kawan-kawan dekat situ, terima kasih banyak Zara Okay, so berbalik pada isu ni, nanti kejap lagi Muaz saya akan masuk yang apa komen yang Muaz bagi tadi tu untuk kita perhalusi lagi. Okey. So tuan-tuan puan kena faham. Okey, yang tu yang kita maksudkan, yang kita takrifkan sebagai earnest deposit ataupun wang cengkeram. Okey. Wang cengkeram ni sebenarnya, okey, kalau tanya dengan pendapat saya lah dia sebenarnya dari segi bayaran okey, tidak boleh tidak kita kena lalu akaun pemegang amanah ataupun stakeholder. Kita kena pastikan bayaran tu tak dibayar direct kepada penjual. Senang cerita, bayar tu tak boleh atas nama peribadi. Be it katalah yang menguruskan tu perunding hartanah, perunding hartanah tu minta bayar atas nama peribadi dia, itu pun tak boleh. Ataupun katalah penjual tadi tu, penjual tu nak minta dibayar atas nama peribadi dia, katalah nama dia Abu bin Ahmad, tak boleh. So mesti bayar earnest deposit ataupun wang cengkeram tadi kepada nama syarikat ataupun nama company. Okey, company kat sini terbahagi kepada dua lah. Kalau tuan-tuan perempuan beli melalui ejen, maknanya company kat situ adalah nama company perunding hartanah tu punya agensi. Okey. Yang satu lagi company adalah company, kalau katalah tuan-tuan perempuan beli direct dengan penjual, maka penjual yang orang kata apa, ingin menjualkan hartanah tersebut tak menggunakan perkhidmatan ejen. Okey, jadi saya syorkan tuan-tuan perempuan sign dulu yang dipanggil booking form tu dengan peguam, dan peguam lah yang menjadi stakeholder sebagai syarikat yang menerima earnest deposit tersebut dan bukan dibayar directly kepada penjual tadi. Okey, alright. So dari segi amount, okey, macam yang Muaz beritahu di situ, okey, berkenaan dengan amount yang patut dibayar, yang patut didefinisikan sebagai earnest deposit. Okay, sebenarnya kalau tanya saya, dia tidak ada undang-undang yang menyekat. Tidak ada undang-undang yang menghususkan. Tuan-tuan perempuan, nak bayar berapa wang cengkeram tu, earnest deposit tu, perlu berapa amountnya. Adakah perlu 3.18%, adakah perlu 3%, adakah perlu 2%, adakah perlu 1%, ataupun hatta bayar 1,000, ataupun hatta bayar RM500. Sebenarnya dalam urusan jual beli, terutamanya untuk pasaran sekunder, untuk subsale, macam yang raiskan isu tu untuk pasaran sekunder ataupun subsale. Dalam pasaran sekunder untuk subsale, benda tu adalah apa yang termeterai, apa yang dipersetujui, yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak, penjual dan juga pembeli. Okay, so dalam transaksi jual beli ni sebenarnya perkara tu yang menjadi landasan utama. Landasan utama ataupun dipanggil orang kata apa, persetujuan bersama, persetujuan bersama di antara penjual dan juga pembeli. Okey, so kalau dalam kes yang Muaz beritahu, okey, katalah sekarang ni melibatkan perunding hartanah. Okey, melibatkan perunding hartanah. Dan sekarang ni kalau kita tengok, kebanyakan perunding hartanah, okey, mereka merasakan bahawa bila dia kurangkan, bila dia turunkan earnest deposit tu kepada jumlah yang very minimum, for example macam Muaz beritahu 1,000, dan even worse ada yang kata letak 500 pun tak apa, very very minimum, just untuk lock, buyer tu boleh lock rumah tu, dan perunding hartanah tak boleh nak jual kepada orang lain bila dah lock dengan bayaran 1k ataupun RM500 tadi tu. Okey, implikasinya daripada situ sebenarnya tuan-tuan perempuan,
saya ingin bukan nak kata saya menyalahkan dari segi praktis macam saya beritahu tadi, dia tidak ada satu mekanisme, tidak ada satu pun undang-undang yang memastikan yang mewajibkan tuan-tuan perempuan mesti collect 3% sekurang-kurangnya daripada buyer untuk lock rumah tu. Memang tak ada undang-undang, tak ada undang-undang, tak ada akta yang menyebut tentang perkara tersebut. Cuma yang disebutkan dalam akta, okey, kalau katalah sebagai perunding hak tanah, kita berpandukan pada akta 242, akta penilai pentaksir ejen harta tanah dan pengurus harta kan, akta 242 tadi tu, dia cuma letakkan kita punya direction adalah maksimum berapa commission yang kita boleh dapatkan daripada vendor. Okey, itu saja direktif yang dia bagi. Okay, dia tak ada cakap nak kena collect, kena deposit sekian-sekian banyak. Memang tak ada, tak dinyatakan pun dalam akta tersebut. Okay, jadi implikasinya kat situ, ejen ni dia kena gunakan budi bicara dia. Dia kena gunakan budi bicara dia, dan dalam masa yang sama dia kena fikir implikasi terhadap penjual dan implikasi terhadap diri dia sendiri sebagai ejen hartanah sekiranya dia meletakkan earnest deposit yang terlalu rendah. Okey, contoh macam ni tuan-tuan perempuan, macam yang Muaz bagi tahu pun contoh tu memang dah cantik dah. Okey, contohnya katalah sekarang ni, Laili lah sebagai contoh. Saya main betik je nama Laili, tak ada kena-mengena dengan yang hidup atau yang mati. Laili ni adalah seorang perunding hak tanah, dan dalam masa yang sama dia nak secure buyer yang datang ni untuk pastikan yang buyer ni lock rumah yang nak dijual tadi tu. Okey, dan Laili ni memberitahu kepada buyer ni tadi, kita kata prospek A lah, prospek A ni tadi. Okey, prospek A, kalau you nak beli rumah ni, you kena bayar earnest deposit 3%. Memang Laili pada awalnya memberitahu suruh bayar 3%. Okey, prospek A pula menjawab. Prospek A beritahu, Puan Laili, saya nak bayar sebanyak 3% tu, minta maaf banyak-banyak, saya tak ada duitnya. So earnest deposit yang saya ada sekarang ni, yang saya boleh keluarkan dalam masa terdekat ni, maksimum yang saya boleh bayar pada Puan Laili adalah 1,000 sahaja untuk lock rumah ni. So Laili ni dengar benda tu, dia pun fikir balik, alamak, kalau misal kata aku tak ambil prospek buyer ni, memang susah lah lepas ni kan. Dah lah aku nak jual rumah ni pun payah. Dah dekat setahun dah aku pegang listing ni, tak terjual-jual juga. Jadi Laili pun fikir sana, fikir sini, duk tanya kawan-kawan dia, tanya dia punya team leader dan sebagainya. Connection ada masalah ke? Boleh dengar suara saya ke? Sebab saya nampak macam connection ada problem. Tuan-tuan perempuan boleh dengar suara saya? Boleh nampak gambar saya? Tolong komen di situ. Minta tolong komen di situ, boleh nampak tak? Sebab tadi connection ada masalah, saya takut saya cakap seorang-seorang ni tak ada orang dengar. Tolong komen di situ nampak saya rasa okey lah kot boleh dengar suara saya dan boleh nampak kembali kepada ni tadi dengar, alhamdulillah, terima kasih Puan Marini. So saya sambung balik. So bila dalam keadaan macam tu, Laili ni dah dalam dilema. Kalau dia tak ambil, takut terlepas. Buyer ni memang nampak macam genuine nak belilah. Jadi, saranan saya kepada anda sebagai perunding hartanah, saya mencadangkan kalau boleh dalam senario macam macam Laili dengan prospek A tadi tu, Laili sepatutnya memikirkan tentang kebolehan prospek pembeli tadi tu untuk membayar baki deposit dan seterusnya menandatangani perjanjian SPA dengan dia lah, dengan buyer dengan seller tadi, dan juga dengan maknanya dah komitkan diri dia untuk sign SPA dalam step yang seterusnya. Macam mana dia nak pastikan benda tu berlaku? Sedangkan prospek buyer ni cakap memang dia ada duit 1,000 saja tadi. So ada beberapa perkara yang saya boleh suggestkan pada tuan-tuan perempuan semua untuk amalkan lah. Pertama, kita kena buat filtering. Ini pun dah banyak kali, mungkin team leader tuan-tuan perempuan, principal pun dah maklumkan tentang perkara ni.
filtering tu paling penting. Macam mana kita nak buat filtering? Okey, filtering ni pertama sekali kita kena tengok sama ada prospek buyer tadi ni betul-betul dah ready nak beli rumah tadi ke ataupun tidak. Mungkin dia cakap sekarang ni dia ada duit dalam poket dia, ataupun dia tengah ada duit kat dalam akaun dia tu 1,000 je. Jadi filtering kita perlu buat tu adalah kita kena pastikan yang dia memang dah ada duit deposit sebanyak 10% untuk proceed dengan SPA. Kenapa saya cakap kena ada duit 10% untuk proceed dengan SPA? Sebab tuan-tuan kena faham commission tuan-tuan puan sebagai prospek sebagai agent dengan prospek buyer tadi tu adalah 3%. Kan 3%. Jadi kita kena pastikan dia dah sign SPA dan bayar 10%. Bayar keseluruhan 10% tu, barulah kita boleh secure kita punya commission. Betul tak? Jadi filtering yang saya cadangkan di sini adalah kena minta apa tu, sebab sekarang ni dia dalam bargain tau. Dia dalam bargaining proses. Dia nak bargain dengan you sebagai agent. Dan buyer ni pun tahu, you dah mention dengan dia awal-awal lagi, you kena bayar 3% sebenarnya untuk lock rumah ni. Tapi sebabkan dia minta bayar 1,000 saja untuk close ataupun untuk book rumah tu. Jadi dalam keadaan sekarang ni sebenarnya yang pegang kunci tu, yang pegang kunci untuk start tu siapa? Yang pegang kunci untuk start tu rent lah. Tuan-tuan puan sebagai perunding hartanah lah yang pegang kunci untuk start tu. Kalau you kata no, tak jalan lah. Kalau you kata yes, you kena bagi condition, you kena bagi terms and condition kepada dia. Okay, katalah sekarang ni contoh, prospek tu tadi dah setuju untuk bagi 1,000 untuk lock rumah tadi tu. Kan, okay? So you yang pegang kunci. So you kena cakap dengan dia balik, okay, sekarang ni untuk saya pertimbangkan, sama ada saya boleh tak terima 1,000 daripada Encik pada hari ni untuk lock rumah ni. Ada beberapa perkara yang saya perlu dapatkan daripada Encik. Kena beritahu dia macam tu. Apa perkara-perkara tu? Okay, pertama, Encik kena tunjukkan pada saya bukti-bukti yang mengesahkan yang Encik ada 10% deposit untuk bayar masa nak sign SPA tu. Ini penting Cik, sebab apa? Kalau Encik tak tunjukkan bukti ni, saya memang agak reluctant untuk bagi Encik orang kata apa, bayar 1,000 booking ni, dan saya mungkin akan orang kata apa, memilih pembeli-pembeli lain yang mungkin dah ready dengan 3% earnest deposit tu lah. Okay, so sekarang ni Encik kena tunjukkan bukti kepada saya sama ada Encik dah ready belum dengan 10% deposit. Sebab 10% deposit ni memang tak boleh tidak, Encik kena sediakan masa nak sign SPA. Okay, so nak sign SPA kena sediakan 10% deposit untuk bayar kepada penjual. Okay, itu satu. Okay, so kalau dia tanya pula, bukti macam mana yang awak suruh saya tunjukkan ni? Okay, bukti yang pertama, okay, ada tak saving yang Cik simpan, sama ada dalam akaun tabung haji ke, dalam akaun ASB ke, ataupun dalam akaun unit trust ke, yang Cik boleh cairkan pada bila-bila masa, yang Cik boleh keluarkan duit tu pada bila-bila masa. Okay, kalau ada bukti tu, tunjukkan pada saya. Statement akaun tabung haji, statement akaun ASB, buku tinggal, tak kisahlah apa-apa kan. So boleh tunjukkan pada saya. Okay, sebab ini proses ni kita panggil filtering. Saya kena buat benda ni sebab inilah yang memang prosedur yang sepatutnya. Okay, so kena beritahu dengan macam tu. Okay, kalau misal kata dia cakap, okay, dalam akaun ASB saya ni tak berapa banyak yang ada sikit je. Dia pun dah mention macam tu. Betul, tabung haji pun tak berapa banyak yang ada. Unit trust memang tak ada langsung. Okay, tanya dia terus. Okay, yang kedua, kena tanya dengan dia, okay, Encik ada KBSP tak? Okay, boleh tak Encik tolong printkan statement KBSP untuk saya nak tengok akaun 2 KBSP Encik ada berapa? Okay, so dia pun okay. Sekarang ni saya ni kerja swasta. Dia dah cerita lah awal, saya kerja swasta, dah kerja lebih kurang dalam 10 tahun. Dah 10 tahun kerja. Okay, tak pernah langsung kata apa beli rumah sebelum ni. Okay, jadi kita dah boleh trigger dah dalam kepala kita dah boleh trigger. Okay, akaun 2 KBSP dia mungkin ada amount sekian-sekian banyak. Okay, so kita minta dia printkan statement KBSP tadi dan tunjukkan kepada kita. So daripada statement KBSP tu, tengok akaun 2 ada berapa. Tengok akaun 2 dia ada berapa. Okay, so macam yang saya dah cerita dulu, untuk KBSP withdrawal pembelian rumah, kita boleh bawa keluar 10% daripada harga rumah, tambah lagi kalau misalnya kata loan dia tu tadi 90%, boleh tambah lagi 10%, sebab different between loan amount dan juga harga beli, yang tu pun boleh dikeluarkan daripada akaun 2 KBSP. Jadi 10 plus 10 lebih kurang dalam 20% yang sebenarnya pembeli tadi tu boleh keluarkan. Okay, so dia dah tunjukkan
buku ASB dia memang tak berapa banyak ada duit. Tabung haji pun tak berapa banyak ada duit. Unit trust langsung tak ada. Akaun 2 dia kita tengok, alhamdulillah akaun 2 dia ada lebih kurang dalam 40,000. Ada lebih kurang dalam 40,000 lah, dah kerja lebih kurang dalam 10 tahun kan. So banyak lah dalam akaun 2 tu ada, katalah lebih kurang 40,000. Dan rumah yang kita nak jual ni, katalah rumah yang kita nak jual ni 300,000. Jadi 10% deposit tu ada lebih kurang 30,000. Okay, so daripada akaun 2 tadi tu, kalau katalah rumah tu harganya 300,000, 300,000, 10% nya adalah 30,000. Jadi dia boleh bawa keluar duit daripada KBSP akaun 2 tu sebanyak 30,000. Okay, kalau misalnya kata dia nak keluarkan habis pun boleh, sampai habis 40,000 tu pun boleh sebenarnya. Sebab apa? Ada different lagi 10% antara loan dia. Kalau katalah loan approve 90% tadi kan, ada differential sum between loan dengan harga jual tadi tu adalah 10% lagi. So dia boleh bawa keluar another 10%. So 10 plus 10 adalah 30 campur 30, 60,000 sebenarnya lah. Tapi akaun 2 dia maksimum yang ada 40,000. Jadi dia boleh bawa keluar setakat mana yang ada dalam akaun 2 dia tadi tu. Jadi kat situlah sebenarnya kat mana yang tuan-tuan puan perlu perhalusi dan buat filtering untuk memastikan yang prospek buyer ni memang boleh proceed untuk membeli hartanah tersebut. Okay, so bila dalam keadaan tadi saya bantu Muaz, bantu Muaz sebab Muaz dah tanya soalan tu tadi, sama ada patut ataupun tidak perkara tersebut diambil kira. Kalau katalah prospek buyer tu ada 1,000, sayang pula nak kata dengan dia tak boleh kan. So kita tengok, kita buat filtering tadi, check akaun dia, akaun ASB, tabungan haji dan sebagainya, dan juga check KBSP dia, akaun 2 ada berapa. Okay, so dengan adanya dokumen-dokumen sokongan tadi, itu boleh membuatkan diri kita ni lebih confident lah. Lebih confident yang memang buyer ni boleh proceed nak beli rumah tu. Okay, rather than kita main agak-agak macam tu je kan. Okay, jadi persoalan yang kedua yang Muaz utarakan adalah bila dia bayar sikit, bayar 1,000, kalau misal kata dia tak jadi nak proceed dengan rumah tadi tu, maka dia pun sedia maklum yang 1,000 earnest deposit yang dah dibayar tu akan dihanguskan ataupun diforfeitkan. Okay, dan bagi dia mungkin 1,000 tu adalah jumlah yang minimum, yang tak banyak. Kalau kena forfeit 1,000 pun tak kisah. Okay, persoalannya sekarang Muaz, bukannya kita nak cerita pasal berapa sebenarnya jumlah yang boleh mendidik dia, jumlah yang boleh mendidik dia untuk pastikan sama ada dia nak teruskan ataupun tidak dengan perjanjian jual beli ataupun SPA yang dia kena tandatangani dan bayar baki 10% tadi tu. Itu bukan persoalannya sekarang ni. Persoalannya sekarang ni adalah bagaimana untuk kita jaga kita punya dia panggil relationship lah, perhubungan kita dengan prospek buyer tadi tu. Saya percaya dalam keadaan sekarang, even though orang nak keluar duit, bayar 500 ke, bayar 1,000 ke, mereka akan fikir banyak kali sebelum keluarkan duit tu. Okay, so kesimpulan yang saya boleh bagi tadi untuk menjawab soalan Muaz tadi tu, sebenarnya bukan 1,000 tu menjadi persoalan utama, dan bukan 1,000 tu dikonsiderkan sebagai penalti yang begitu minimum sekiranya dia membatalkan hasrat untuk meneruskan pembelian rumah tadi tu. Tapi sebenarnya kita punya tanggungjawab sebagai peruning hartanah, macam mana kita jaga dia. Prospek ni kadang-kadang kita minta maaf cakap. Kadang-kadang setengah peruning hartanah ni dia rasa bila dah terima booking tu, mungkin lah dia duk cerita, alamak aku risau lah, aku ada satu prospek buyer ni bayar aku 1,000, dalam masa yang sama dia minta aku tolong uruskan loan apa ni dan sebagainya kan. Jadi dalam masa yang sama aku dah buat filtering, aku tengok akaun ASB dia tak ada duit, aku tengok akaun 2 KBSP dia ada duit kan. So aku dah beritahu dengan dia lah, KBSP ni boleh buat keluaran dan sebagainya, nanti bila nak sign SPA tu dia boleh lah keluarkan duit KBSP dan sebagainya lah. Okay, alright. So tapi dalam masa yang sama aku risau, takut dia ni macam main-main. Takut dia ni macam ya nak beli kan, entah tiba-tiba kan dia nak batalkan, nak cancel dah rugi macam tu je, masa dah terbuang dan sebagainya kan. Tapi duit yang boleh burn cuma 1,000 je. Okay, percayalah cakap saya, sebenarnya buyer ni akan stick to his decision, akan kekal dengan dia punya keputusan untuk membeli hartanah tu kalau kita sebagai rent ni kita jaga dia baik-baik.
Faham tak? Kita kena jaga dia baik-baik. Macam mana cara nak jaga dia? Kita kena sentiasa berhubung dengan dia. Contoh macam sekarang ni, dalam tempoh PKP, dah 29 hari kita tak boleh nak buat apa-apa. Katalah dalam kes ni dah close sebelum PKP lagi. Tapi kita submit loan kepada banker buat proses dan sebagainya. Alhamdulillah, banker pun boleh buat dalam tempoh PKP ni, dah lulus dah loan dia. Dah dapat dah letter offer, cuma tak boleh nak sign je, nak jumpa tak boleh apa semua sebabkan PKP ni. Jadi benda tu drag sampailah ke sekarang. Nak sign LO tak boleh, nak sign SPA pun tak boleh. Kalau dalam tempoh PKP yang drag lama ni, kita pun buat tak tahu, kita pun tak keep in touch dengan dia, so tuan-tuan perempuan pun boleh faham lah, dalam keadaan sekarang ni, dia memerlukan update yang sentiasa, dan dia memerlukan personal touch daripada kita sebagai perunding hartanah dengan dia sendiri. So jawapan dia kepada apa ni tuan-tuan perempuan risaukan tadi tu adalah sebenarnya kita perlu menjaga prospek buyer tu, dan kita perlu berada dekat dengan dia supaya kita boleh pastikan yang dia memang genuinely akan confirm dan akan proceed dengan pembelian rumah yang kita nak jual tadi tu. Bukan kita dah sign booking form, dalam tempoh PKP ni kita bagi satu what we call notice, kita letakkan minta maaf dalam tempoh PKP ni sebarang urusan untuk menandatangani perjanjian jual beli apa semua ni tak boleh dibuat, disebabkan urusan ni dengan peguam tak boleh nak diteruskan, nak jumpa dan sebagainya tak boleh dan sebagainya lah. So cukup setakat tu je yang you all bagi notice kepada dia. So buyer ni sebenarnya dia nakkan ada personal touch, dia nak tahu yang sebenarnya dia ni mampu beli rumah tu, dia boleh beli rumah tu. Kita kena bagi semangat kepada dia. Kita kena tunjukkan pada dia yang encik jangan risau, insyaAllah boleh. Loan pun dah lulus, tinggal just nak sign aja sekarang ni. Just nak sign aja, nak bagi tahu dengan dia orang ni sebenarnya benda ni tinggal nak final stage je. Tapi disebabkan PKP ni tak boleh nak berjalan. Jadi itulah sebenarnya tanggungjawab dan tugas tuan-tuan perempuan sebagai seorang perunding hartanah untuk menjaga kebajikan dan menjaga kepentingan buyer itu tadi juga. Dan di samping tu kita boleh jaga kepentingan dan hak penjual jugalah dalam masa yang sama kan. Kita buat dalam senario macam tu, kita kena pastikan yang mereka ni sentiasa keep abreast. Keep abreast ni dekat dengan kita. So itulah yang saya boleh bagi cadanan lah kepada tuan-tuan perempuan. Saya ada nampak beberapa komen di sini. Tadi ada hilang suara kejap, tapi okey dah coach. Gambar suara okey sekarang. Terima kasih Zara. Cikgu Jamrul dah masuk dah ni. Waalaikumsalam cikgu. Dalam bisnes kena ada ketegasan. Keupayaan membayar deposit yang penuh membuktikan kesungguhan untuk memiliki rumah. Kesungguhan untuk memiliki rumah dalam urus niaga. Apa pun kena filter lah dulu. Deposit atau pelayakan loan prospek tu. Kalau tak buang masa je. Nanti open close rumah. Jual rumah tu panjang segum naik ke bina. Tak apa, terima kasih cikgu. So itu yang cikgu sarankan tadi lah. So macam yang saya beritahu tadi, ketegasan tu memang perlu, tapi dalam masa yang sama macam keyword di situ adalah sebenarnya kita punya filtering. Kita kena filter dululah prospek buyer tu, tengok setakat mana dia punya kemampuan untuk meneruskan pembelian. Kalau katalah tadi dengan bayar 1,000, tapi dalam mungkinlah 1,000 tu yang ada duit dekat tangan dia sekarang, dia tak boleh nak keluarkan duit tu dalam masa terdekat. So mungkin dia tengah tunggu duit tu, duit gaji tak masuk lagi ke dan sebagainya. Tapi kita dah check dah, kita dah filter dah tadi. Dalam akaun 2 QSP dia memang ada duit. Jadi kalau boleh dalam keadaan tu, memang yang saya kata tadi, priority adalah untuk memastikan yang dia faham. Nak booking memang kena bayar 3%. Tapi disebabkan kita nak accommodate permintaan dia tadi tu, kita minta dia buktikan lah. Dan dia mesti buktikan. Kalau dia tak buktikan, then gone case lah. Boleh bye-bye lah kat dia. Macam yang cikgu beritahu tadi tu. So penerangan apa yang saya sampaikan tadi, orang kata benda ni berdasarkan kepada kita punya judgement sendiri. Berdasarkan kepada judgement kita, dan kita kena tengok sejauh mana keseriusan prospek pembeli tadi tu untuk membeli rumah tersebut dan kesediaan dia untuk membeli. Bukan setakat cakap mulut sahaja, dan dia memang ada duit, cuma dia tak boleh nak keluarkan dan pada masa tu jugalah. Itu pendapat saya lah. So tuan-tuan perempuan lebih arif dan lebih berpengalaman dalam hal ni. Saya hanyalah seorang peguam yang boleh memberikan pendapat. Jadi terpulang pada tuan-tuan perempuan, tengok macam mana keadaannya. So orang kata go on case to case basis lah.
case to case basis. Okay, so setakat mana yang saya dah terangkan tadi tu untuk earnest deposit, saya harap semua faham. Okay, so kalau dah faham tu boleh tolong komen di ruangan komen faham coach. Faham coach. Okay, so kalau dah faham nanti saya boleh teruskan dengan baki deposit pula. Okay, itu untuk earnest deposit tadi, untuk kita sign booking form dengan perunding hartanah bersama dengan prospek buyer. Okay, so okay, untuk seterusnya, okay, minta tolong komen di situ faham supaya saya boleh teruskan. Okay, ataupun mungkin penerangan saya ni terlalu kata apa, laju sangat ke, tak faham ke apa kan. Tapi itulah dalam urusan ni, okay, bila kita khususkan penceritaan kita, macam saya cerita sekarang ni sebenarnya target saya ni nak bagi nak buat ulang kaji bersama dengan rakan-rakan perunding hartanah, dengan sahabat-sahabat REN semua, dan dalam masa yang sama sebagai penerangan nak bagi kefahaman kepada bakal-bakal pembeli yang baru. So bila dah buat ulang kaji ni, sekurang-kurangnya REN dah tahulah nak buat macam mana, dan bakal pembeli pula dah tahu dah hak dia, supaya dia boleh mengelakkan diri dia daripada tertipu lah. Sebab tu saya risau sekarang ni kebanyakan dalam keadaan market sekarang ni yang mungkin orang menekankan tentang inilah masanya untuk membeli rumah, inilah masanya untuk anda orang kata grab peluang opportunity yang ada untuk membeli rumah pertama anda kan. So ada anasi-anasi jahat kat luar sana, yang orang yang memang jenis conman ni, macam-macam rupa conman ni kan. Orang yang nak menipu ni macam-macam cara lah dia nak menipu kan. Conman ni pun ambil kesempatan. Dia kata dia nak jual rumah, padahal rumah tu bukan rumah dia. Jadi kalau tuan-tuan puan sebagai pembeli rumah pertama tak ada pengalaman, gunakanlah khidmat perunding hartanah yang dah berpengalaman. Pastikan perunding hartanah yang berdaftar, yang ada rentek. Okay, right. So okay, alhamdulillah semua dah terlihat faham kat sini. Faham. Okay, terima kasih banyak-banyak atas feedback kepada semua. Okay, kita teruskan dengan baki deposit. Okay, so tadi kita dah cerita pasal earnest deposit. Earnest deposit ni biasanya jumlahnya adalah 3%. Dan baki deposit pula jumlahnya biasanya adalah 7%. Okay, yang 7% ni perlu dibayar masa bila? Okay, so dalam booking form yang tuan-tuan puan tanda tangan ni, sama ada beli dengan ejen hartanah ataupun beli melalui direct dengan penjual tadi, yang mana saya kata tadi booking form tu disediakan oleh peguam. Okay, so tuan-tuan puan perlu faham bahawa ada tempoh yang diberikan. Ada tempoh yang diberikan untuk tuan-tuan puan menandatangani perjanjian SPA ataupun perjanjian jual beli di antara tuan sebagai pembeli dan juga penjual. Okay, so perjanjian jual beli itu biasanya diminta untuk ditandatangani dalam tempoh 14 hari bekerja ataupun 21 hari bekerja ataupun 30 hari daripada perjanjian ataupun booking form yang telah ditandatangani. Okay, so booking form tu macam langkah pertama untuk booking rumah tersebut. Dia ada sekeping kertas je lah, tu booking form. Okay, kita tanda tangan booking form, kita bayar earnest deposit ataupun wang cengkeram yang 3% tadi kan. Lepas dah sign booking form, dalam booking form tu ada nyatakan tempoh untuk tuan-tuan menandatangani perjanjian jual beli adalah 14 hari daripada tarikh booking form ni. So 14 hari tu diberikan kepada pembeli, kepada tuan sebagai pembeli untuk proses permohonan pinjaman ataupun loan dengan pihak bank lah. Nak buat loan dengan pihak bank ke, dengan PSA ke, dalam tempoh yang dah ditetapkan tadi. So macam yang saya pernah ceritakan sebelum ni, so earnest deposit ni sebenarnya kalau katalah loan tu tak lepas, loan tu tak lulus, earnest deposit tu boleh dipulangkan kembali kepada tuan sebagai prospek pembeli lah. Katalah kita nak proses loan dan sebagainya, bila kita dah submit kepada bank check tak boleh, tak boleh lepas, loan tu tak lulus. Bila loan tak lulus, maknanya deposit yang dah dibayar oleh tuan tadi, 3% tadi tu boleh dipulangkan semula kepada penituan lah sebagai prospek pembeli. Katalah dalam senario macam ni, ejen tadi tu dia meletakkan syarat, kalau misal kata loan tak lulus, ada dipanggil administrative cost ataupun yuran admin yang perlu dideduct ataupun ditolak daripada earnest deposit yang dah dibayar.
Okey, kalau misalnya kata ejen tersebut ataupun agensi dia mengkehendakkan bahawa ada admin charges yang perlu ditolak. Okey, admin charges ni biasanya berapa? Okey, biasanya range daripada 300 ke 500 ringgit lah. Maksimum pun saya pernah tengok setakat ni yang agensi kenakan adalah 500 ringgit. Itu dia panggil yuran pentadbiran ataupun administrative cost dia. Okey, jadi dia perlu meletakkan dalam booking form tadi tu. Okey, sebab apa? Proses yang dia buat tu lah yang dia bantu untuk submitkan loan, untuk bawa pergi viewing, bawa pergi tuan-tuan buat tengok rumah tu dan sebagainya, untuk negotiation dia dengan penjual dan sebagainya. Jadi kalau dia nakkan forfeit duit yang sebahagian daripada booking yang dah dibayar tu, dia perlu nyatakan di dalam booking form tadi lah. Dan selebihnya dia kena pulangkan balik pada anda sebagai bakal pembeli. Okey, so itu berlaku sekiranya loan tak lulus. So kalau misalnya kata loan dah lulus tapi kita ni yang ngada-ngada tak nak proceed. Kita ni yang ngada-ngada tak nak proceed untuk sign SPA. Okey, kalau misalnya kata dah berlaku keadaan macam tu, maka tuan sebagai pembeli perlu faham bila kita dah bayar earnest deposit dan dalam masa yang sama loan kita dah diluluskan oleh pihak bank, maka penjual berhak untuk forfeit duit 3% earnest deposit yang dah dibayar dalam awal-awal tu lagi lah, masa kita sign booking form dengan ejen tadi tu. Sama juga keadaannya kalau kita beli direct, yang menyediakan booking form tu adalah peguam. Jadi penjual berhak untuk forfeit duit earnest deposit yang dah dibayar sekiranya loan dah lulus tapi kita yang sengaja nak batalkan, tak nak sign SPA dengan penjual. So kena ingat kat situ, kena faham dan kena ingat, dan memang benda tu ada dinyatakan dalam booking form. Memang ada dinyatakan dalam ATP, agreement to purchase, yang kita sign dengan ejen ataupun dengan peguam yang menyediakan bagi pihak penjual tadi tu. Okey, so itulah kena berhati-hati dan kena buat keputusan dengan betul. Sebelum kita nak sign booking tu, kita kena muktamadkan betul-betul, dah buat istikharah dan sebagainya. Macam yang saya dah terangkan dulu untuk kelas online saya untuk pembeli rumah pertama tu, saya dah ceritakan dah apa yang tuan-tuan perempuan perlu buat kan. Okay, so itulah implikasinya kalau kita batalkan. Okay, alright, so itu setakat earnest deposit punya cerita. Okay, so sekarang ni kita dah move kepada untuk bayar baki deposit. Okay, so dalam tempoh 14 hari loan dah lulus. Okay, bila loan dah lulus, kita dimestikan untuk tanda tangani perjanjian SMP. Okay, so bila nak sign SMP dengan lawyer, kita kena sediakan baki lagi 7% deposit lah. 7% deposit tu kita perlu bayar kepada lawyer. Bayar kepada lawyer. Okay, lawyer tu sebagai apa? Lawyer tu sebagai pemegang amanah ataupun yang dipanggil stakeholder. Okay, dan lawyer memang biasanya dia akan minta tuan-tuan perempuan prepare dalam bentuk cek ataupun bank draft. Cek ataupun bank draft. Sama lah ceritanya macam kita nak bayar earnest deposit dengan ejen tadi. Sama ada kita prepare cek ataupun bank draft, ataupun boleh juga buat online transfer. Online transfer pun dibenarkan. Boleh transfer terus ke akaun peguam. Akaun dipanggil akaun client's account, dipanggil client's account peguam ataupun stakeholder account peguam. Okay, so bila dah bayar kepada peguam, tuan-tuan perempuan dah sign perjanjian jual beli dan dah bayar deposit tu, maka peguam akan pegang dulu duit deposit tersebut dan tak boleh terus releasekan duit tu kepada penjual. Okay, kenapa tak boleh releasekan kepada penjual? Sebab ada perkara-perkara yang peguam perlu perhalusi dan tentukan lah sebelum dia boleh melepaskan duit tu kepada penjual. Contohnya, katalah kalau hartanah tersebut adalah hartanah leasehold. Hartanah leasehold, dia perlu dapatkan konsen ataupun kebenaran pindah milik daripada pejabat tanah, maka duit deposit tadi, yang baki deposit yang 7% tu, dia akan pegang sehinggalah konsen tu diperolehi daripada pejabat tanah. Bila dah dapat konsen, baru dia boleh riliskan duit tu kepada penjual. Okey, satu hal lagi, kalau sekiranya bila peguam mendapati bahawa ada tunggakan-tunggakan yang perlu dijelaskan oleh penjual, tunggakan ni contoh macam tunggakan cukai tanah, cukai pintu, maintenance dengan JMB, lepas tu bayaran bil utility, indah water, TNB, Syabas dan sebagainya. So perkara-perkara ni lawyer perlu pastikan yang penjual dah settlekan semuanya. Bila dah settlekan semua tu, barulah kita boleh lepaskan duit tu kepada penjual. Kalau misalnya kata penjual tak settlekan lagi, lawyer berhak untuk gunakan duit yang dia pegang dalam stakeholder account tu untuk bayar kepada pihak-pihak yang berkenaan. Bayar kepada pejabat tanah, cukai pintu, cukai tanah, apa semua tu kan. So kita kena settlekan dulu, dan baki yang dah tolak semua cukai-cukai yang tunggakan tu baru dilepaskan kepada penjual pula. Okay, itu dia punya prosedur yang sepatutnya lah.
Okey, dan deposit ni tadi pula, okey, bila dah bayar, katalah tadi dah bayar 3% untuk earnest deposit wang cengkerang masa sign booking. Okey, 7% masa dah sign SPA. Okey, deposit ni sebenarnya kalaulah sekiranya tuan-tuan dan puan, sekarang ni total yang dah dibayar tadi 10% kan, sekiranya tuan-tuan dan puan ingin mengeluarkan duit ke WSP, ingin mengeluarkan duit ke BSP. Okay, kena bagi tahu awal-awal. Masa dengan ejen tu, masa mula-mula jumpa ejen untuk sign booking form dengan ejen, kena bagi tahu dengan dia, saya nak bayar baki deposit 7% ni melalui pengeluaran KBSP. Nak buat akaun dua KBSP. Jadi rent pula tanggungjawab dia adalah untuk check akaun dua KBSP dia cukup ke tidak duitnya. Okay, so kalau dah check akaun dua KBSP dia memang cukup, tak ada masalah, dan baru proceed untuk sign booking dengan dia lah. Tapi dalam booking form yang tuan-tuan perempuan sign dengan prospek tadi tu, kena tulis baki 7% deposit akan dibayar melalui pengeluaran KWSP. Kalau tak tahu tulis orang putih, tulis bahasa Melayu pun tak apa, asalkan dua-dua faham. Kalau ada vendor tu orang Melayu, kita pun orang Melayu, tak payahlah nak terhegi-hegi nak tulis bahasa Inggeris kan. Kalau tak tahu tulis bahasa Inggeris lah, kalau tahu tulis bahasa Inggeris tak apa, tulis je lah kan. So no such thing as dalam booking form tu kena tulis dalam English. Ni kadang-kadang saya kan kena tergelak juga tengok rent ni seboleh-boleh nak tulis. Kita hargailah usaha dia nak tulis dalam bahasa Inggeris sebab nak tally kan. Mentang-mentang ATP tu semua buat dalam bahasa Inggeris kan. Tak ada pun, setakat ni saya tak nampak agensi yang buat ATP dalam bahasa Melayu. Cubalah cuba lepas ni ada dua version, ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris kan. Sebab bagi saya inilah masanya kita nak perkasakan bahasa Melayu. Yelah, sebab penjual pun, katalah kita rent-rent yang di kalangan Bumi Putra kan, bila lagi kita nak tunjukkan support ataupun sokongan kita dalam penggunaan bahasa Melayu tu. Tak apa, ni seringan je lah. So bahasa mudahnya tulis untuk bagi kita faham dan penjual juga faham. Jangan sampai bila kita tulis dalam bahasa Inggeris tapi benda yang kita nak tulis tu sebenarnya maksud dia lain. Maksud dia lain. Bila maksud dia lain dah salah pula. Salah pula. Dan bila kita refer balik pada ATP tu yang mana tulis dalam bahasa Inggeris tapi maksud dia tak sampai, maksud dia lain tu, dah kena orang kata apa, guna pakai apa yang ternyata, yang dah dinyatakan di dalam booking form tadi tu kan. Jadi cadangan saya, kalau tak reti sangat nak tulis dalam bahasa Inggeris, takut grammar salah ke, takut perkataan yang digunakan tu tak betul ke, tulis bahasa Melayu je lah. Tulis je bahasa Melayu, tak ada masalah. As long as kita tulis tu betul, maksud dia sampai, tak ada masalah, boleh je. Ni ada kan, pelik juga. Ada yang tanya saya, coach, dalam ATP ni nak kena tulis semua dalam bahasa orang putih ke? Dia kata tak payah, tulis dalam bahasa yang awak faham. Tulis dalam bahasa yang awak faham dan orang yang awak nak berurusan tu faham. Pembeli faham, penjual faham. Okey lah. Daripada maksud yang ditulis dalam bahasa Inggeris tu salah, lagi bahaya kan. Okey, tu seningan. Okey. So berbalik pada benda tadi tu, okey, nak keluarkan EPF, boleh keluarkan EPF tapi kena tuliskan dalam booking form tadi. Dan dalam SPA pun sebenarnya lawyer pun kena tuliskan juga. Kena tuliskan juga yang nak buat keluaran EPF untuk bayar baki deposit tadi. Jadi penjual pun dah sedia maklum, masa nak sign SMP tadi tu, penjual dah sedia maklum yang deposit tu bukan dibayar kepada dia tapi melalui pengeluaran EPF yang nak dikeluarkan daripada EPF. Sebab apa? Tempoh untuk keluarkan EPF tu, dia akan ambil masa sikit. Biasanya untuk property yang freehold, lepas dah sign SPA, kita nak keluarkan EPF ambil masa lebih kurang dalam 2 minggu. Kalau misalnya kata property yang leasehold, kena dapatkan consent dulu. Consent pula ambil masa lebih kurang sebulan lebih. Dah dapat consent baru boleh keluarkan EPF kan. So ambil masa lebih kurang sebulan lebih kat situ baru boleh proses tu dikeluarkan lah. EPF tu boleh dikeluarkan daripada akaun 2. So itu yang tuan-tuan perempuan perlu faham. Okey, so berbalik kepada deposit yang dah dibayar masa nak sign SPA tadi tu, deposit yang dah dibayar untuk sign SPA tadi tu boleh di forfeit oleh penjual sekiranya pembeli berhasrat untuk membatalkan perjanjian jual beli tadi dan tak nak proceed dengan pembelian rumah tersebut. Penjual berhak untuk forfeit duit deposit yang dah dibayar tadi lah. So 10% yang dah dibayar tu penjual berhak untuk forfeit. Okay, so pembeli-pembeli harap maklum dan jangan ambil tindakan melulu untuk membatalkan SPA selepas anda dah menandatangani SPA tersebut dan membayar deposit sebanyak 10%. 3% plus 7% tadi, ada 10%. So maknanya 7% dan 3% tadi itu sebenarnya penjual berhak untuk hanguskan kalau tuan-tuan perempuan berhasrat untuk batalkan perjanjian tersebut tanpa alasan-alasan yang kukuh. Okey, tu yang pertama. Okey, yang kedua, kalau katalah penjual pula yang batalkan. Apa yang akan berlaku? Okey, so kalau penjual yang membatalkan, dia pula tak jadi nak jual, tiba-tiba sayang pula, rumah ni aku nak bagi kat anak aku lah, tak jadilah aku nak jual rumah ni.
Dia pula ada stigma kat situ, dia rasa macam dia tak jadi nak jual pasal dia sayang pula rumah tu kan. Okey, kalau penjual pula tak jadi nak jual, makanya penjual perlu memulangkan balik deposit 10% yang dah dibayar oleh pembeli tadi kepada pembeli. On top of that dia kena tambah lagi 10% sebagai penalty. So maknanya tadi kalau katalah harga rumah tu 300,000, dah bayar 30,000, dia kena pulangkan balik 30,000 tu kepada pembeli, dan dia kena bayar lagi 30,000 sebagai penalti kepada pembeli. Jadi 30 campur 30 kena bayar 60,000 balik kepada pembeli tadi. Okey, itu kalau penjual yang berhasrat untuk membatalkan selepas dia dah menandatangani perjanjian. Okey. So setakat ni faham? Faham ke faham? Kalau faham boleh tulis faham di situ. Okey, saya baca sekejap ada komen-komen di sini. Boleh ke dah selesai sign semua dokumen, penjual bagi kunci kepada pembeli? Okey, so yang soalan Faizah ni sebenarnya itu adalah berdasarkan budi bicara. Semalam baru kita belajar tentang budi bicara. Kita dah bincang tentang budi bicara. Okey, kalau dah bayar deposit dan dalam masa yang sama pembeli ni berhasrat untuk masuk rumah tu awal, orang kata apa, early vacant possession lah, sebelum bayaran penuh harga jual tu dibayar kepada penjual, dia nak masuk awal dulu. Okey, jadi kalau tanya pendapat saya, sebaik-baiknya kalau penjual tu berhasrat nak serahkan kunci awal kepada pembeli tadi, saya cadangkan dia menyewa dulu. Pembeli tu sewa dulu dengan penjual tu. Makanya kenapa saya kata kena sewa dulu? Sebab kita tak tahu dalam transaksi jual beli rumah. Selagi mana urusan bayaran baki harga jual yang 90% lagi tu tak dibayar kepada penjual, selagi itulah penjual tu masih lagi menanggung hutang dia dengan pihak bank. Penjual masih lagi kena servis punya installment, bayar bank dan sebagainya. Kalau dia dah serahkan kunci kepada pembeli, dalam masa yang sama rumah tu masih lagi dia bayar servis loan tu kepada pihak bank, bagi saya tak adil untuk penjual tersebut. Jadi setidak-tidaknya penjual ni bolehlah menyerahkan kunci tu kepada pembeli. Kalau dia berhasrat nak serahkan kunci, kena ada proper dokumen, kena ada surat-surat yang perlu ditandatangani oleh penjual dan juga pembeli atas persediaan dia untuk memberikan kunci tu awal kepada pembeli tadi. Antaranya dia bolehlah buat terma di mana pembeli perlu membayar sewaan bulanan. Katalah sewa bulanan tu nak add par dengan bayaran yang dia kena bayar kepada bank untuk loan installment dia ke, ataupun lebih lagi ke, itu bergantung pada dia punya persetujuan lah. Pihak-pihak punya perbincangan. Kalau dua-dua setuju, dan baru kita boleh muktamadkan dan tak ada masalah lah untuk kita lepaskan kunci rumah tu kepada pembeli tadi. Okay, so tu jawapan kepada soalan Faizah. Kalau ada dua nama dalam SPA, berapa yang diorang boleh ambil dalam EPF? Adakah 10% setiap seorang? Okay, kalau ada dua nama, contohlah macam sekarang ni, husband and wife. So dua-dua diletakkan dalam SPA. So nak menjawab soalan Farhan tu, kena pastikan juga dalam letter offer loan, loan pun kena dua nama Farhan. So SPA kena dua nama, husband and wife, loan pun kena dua nama. Okay, jadi maksimum yang dia boleh bawa keluar sebenarnya adalah 10. Okay, so maknanya husband ada portion 10%, yang wife pun ada portion 10% daripada situ. So kalau tanya pendapat saya, okay, sebenarnya kalau ikut dari segi pengiraan yang KWSP dah berikan kat situ, dua-dua penama mesti ada nama dalam SPA, dua-dua nama mesti ada nama dalam loan loan letter offer, dan pengeluaran tu dia boleh bawa keluar, yang suami boleh bawa keluar 10%, yang isteri pun boleh bawa keluar 10%. Setakat mana yang saya tahulah. Maknanya still maksimum tu up to 20% daripada harga jual. Itu yang penerangan yang saya dengar dan dapat daripada pihak KWSP lah. Itu dia punya maksimum yang dia boleh bawa keluar. Okey. Anggun dan Fit Aziz minta tolong saya tanya. Apa Anggun minta tolong tanya lah. Anggun segan nak tanya ke? Kalau loan dah lulus dan bayar dekat overseas, macam mana ya nak sign SPA? Boleh sign digital dan scan email. Oh, okey. Okey. Dia macam ni. Bila dekat overseas ni sebenarnya dia ada satu perkhidmatan penyaksian. Perkhidmatan penyaksian yang dipanggil notary public. Notary public, especially dekat tempat-tempat yang negara-negara Commonwealth lah, negara-negara Commonwealth. Macam katalah kat UK ke kat mana. Tapi sebenarnya kat mana-mana negara pun ada notary public. Notary public ni kita boleh gunakan perkhidmatan notary public untuk menyaksikan tanda tangan tu.
Kan kita bila nak tanda tangan dokumen, kita kena pastikan siapa yang menyaksikan, orang yang menyaksikan tu kena tu cop di situ dan kena tanda tangan sebagai penyaksi lah, sebagai saksi kan. Okey, jadi soalan Tuan KS tu, bila katalah loan tu lulus dan kebetulan buyer tu ada dekat overseas, so dokumen tu perlu dikurierkan kepada dia kat sana. Jadi untuk menjaga hak dan kepentingan kedua-dua pihak dan tidak ada apa-apa masalah berlaku, jadi saya syorkan minta maklumkan kepada buyer tadi tu yang nak sign tu, dia kena bawa jumpa dengan notary public, ataupun sekurang-kurangnya dia kena bawa pergi ke kedutaan, pejabat konsulat ataupun kedutaan Malaysia. Dekat pejabat konsulat ataupun kedutaan Malaysia sebenarnya ada pegawai yang boleh membantu untuk menyaksikan tanda tangan dokumen tersebut di luar negeri. Okay, so itu satu cara macam mana kita boleh ni lah. Kalau kata sign digital email tu tak boleh, sebab kita nak kena ada physical dokumen yang dah ditandatangani. Negara kita sekarang ni masih lagi berada dalam situasi yang mana digital document sign tu yang kita guna pakai tu memang tak boleh dianggap sebagai dokumen yang sah lah. Bila kita nak matikan stamp dan sebagainya, kita kena bawa dokumen yang fizikal, yang memang physically sign lah. So nak menjawab soalan Tuan KS, maknanya kalau katalah kita emailkan dokumen tu pada dia boleh terima dokumen tu kat sana, tapi dia kena print lah. Dia kena print daripada email yang dapat tu. Katalah kita buat scan copy dalam bentuk PDF, kita dah emailkan pada dia. So sampai kat sana tu, kita minta dia printkan dulu. Dia minta dia printkan dulu dan minta dia bawa dokumen tu untuk tanda tangan di depan notary public ataupun depan pejabat konsulat ataupun kedutaan lah. Ada pegawai yang boleh menyaksikan tanda tangan tu. So itu jawapan pada Tuan KS. Sebabnya yang sign digitally tu tak boleh dipakai. Okay. Alright, so ada apa-apa pertanyaan tak setakat ni? Dah 1 jam 15 minit dah kita bersiaran. Okay. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh terus tanyakan. Saya boleh bantu untuk jawabkan lah, insyaAllah. Okay, saya rasa perkongsian saya setakat ni ni saya nak tambah ni lah bagi siapa-siapa yang mungkin baru join rancangan live saya, yang baru kenal page Hartanah dan Anda. Okay, saya ada buat buku, so e-book saya ni saya akan berikan secara percuma. Jadi siapa-siapa yang belum lagi mendapatkan e-book saya ni, bolehlah klik kat link yang saya bagi ni. So boleh masuk kat link ni, link yang saya tuliskan di slide tu lah, https _ Okay, so boleh masuk ke link yang saya dah sharekan dalam ruangan komen tu. Boleh dapatkan secara percuma saja, tak payah nak bayar pun. So berkenaan dengan apa e-book ni? E-book ni pasal tips jual beli hartanah. Saya cerita daripada awal lah, sebelum jual rumah, ketika nak jual rumah dan selepas anda menjual rumah. Okay, so untuk anda sebagai prospek buyer pun boleh baca, anda sebagai prospek seller pun boleh baca, dan kalau anda seorang perunding hartanah lagilah boleh baca kan. Lagi banyak manfaat dan perkongsian yang saya dah buat. Dan kalau tuan-tuan perempuan yang baru je join rancangan live bersama saya, sebenarnya daripada tarikh 19 bulan Mac lagi saya dah buat perkongsian setiap hari. Dan perkongsian saya pada hari pertama sampai hari keberapa saya tak ingat, setiap perkongsian saya everyday tu sebenarnya saya kupas topik-topik yang saya sharekan dalam buku ni. Jadi tuan-tuan perempuan nak mudah, buka e-book tu, sambil dengar saya punya perkongsian ikut topik. Sebab kalau kata dah ketinggalan, boleh scroll bawah balik. Kalau kata penat nak scroll bawah balik tu, masuk je YouTube channel saya. Masuk YouTube channel saya. Ni link-link yang saya bagi untuk saya punya online platform lah. Facebook, dekat Instagram, dekat Telegram, dan juga untuk YouTube channel lah. Jadi YouTube channel tu boleh search Hartanah dan Anda. Semua video tu saya ada kongsikan dalam YouTube. Daripada hari pertama saya buat rancangan live ni sampailah ke hari semalam lah. Yang hari ni belum masuk lagi lah kan. Okay, so itu sajalah perkongsian saya untuk hari ni. Jadi saya harapkan apa yang saya sampaikan tu memberi kefahaman lah kepada tuan-tuan perempuan semua. Ribuan terima kasih saya ucapkan lah kepada anda yang sudi join rancangan live saya ni. Walaupun tiap-tiap hari nampak muka saya mungkin dah bosan ke, dah mungkin rasa alamak tiap-tiap hari nampak muka dia ni kan.
Tapi itulah saya kena teruskan perjuangan ni. Selagi mana tempoh PKP ni ada, insya-Allah saya akan berjumpa dan menghantui tuan-tuan perempuan semua setiap pagi pada jam 10 pagi So itulah tak ada apa yang saya boleh buat Kalau nak suruh saya pegang kata apa nak jadi frontliners ke apa semua, saya bukan doktor kan, saya bukan nurse nak suruh saya pergi spray air untuk bersihkan kawasan semua, saya bukannya bomba ataupun jelah kita tak boleh lah berada di lapangan kalau kita bukan orang yang sepatutnya lah kan Jadi inilah perkongsian saya ni lah yang saya buat untuk mengisi masa lapang dan untuk memberi manfaat pada orang lain InsyaAllah. Jadi kita sama-sama doakan supaya saya sihat saya boleh teruskan perjuangan ni sampailah ke tarikh akhir PKP kita kalau ada rezeki lah kita akan teruskan sampai akhir PKP nanti Setiap hari saya akan buat perkongsian insyaAllah. Okay? So itu saja daripada apa yang saya sampaikan tu, semoga bermanfaat dan terima kasih kepada semua yang join rancangan live kita pada pagi ni. Saya doakan tuan-tuan dan puan semua berada dalam lindungan Allah selalu dan sihat-sihat sentiasa Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.